Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan alat-alat berfikir KOD iaitu Cognitive Research Trust. Okey, untuk pengenalan daripada tajuk ini, alat-alat berfikir KOD ini telah diasaskan oleh Edward de Bono pada tahun 1969. Ia bertujuan untuk melihat keberkesanan dalam membantu meningkatkan kognitif pelajar. Ia juga untuk menggalakkan pelajar supaya berfikiran luas dan juga meningkatkan kualiti pemikiran seseorang dalam menghadapi situasi untuk menemukan jalan penyelesaian yang terbaik daripada masalah mereka. Alat-alat ini terdapat 7 alat-alat berfikir KOD iaitu AGO, CAF, APC, OPV, FIP, PMI dan juga CNS. Okay, saya akan menerangkan tentang AGO. AGO ini adalah Aims, Goals and Objectives. Kalau bahasa Melayu dia adalah tujuan, matlamat dan juga objektif. Okay, ni AGO ni adalah untuk menentukan tujuan, matlamat dan objektif sesuatu isu yang dibangkitkan. Ia adalah bertujuan untuk mengawal fikiran ke arah satu tujuan, matlamat dan objektif yang selari. Elemen AGO ni dia tidak berpisah-pisah dengan matlamat dan juga objektif, iaitu dia ke arah tujuan yang satu. AGO ni dia menumpukan tumpuan kepada tujuan asal supaya matlamat tercapai dan dia untuk mengelakkan daripada perkara yang tidak berkenaan. Okay, contoh AGO, kaedah dan langkah dia adalah ada 3 iaitu apakah AGO rancangan, apakah tindakan yang terkeluar dari AGO dan bagaimanakah untuk memastikan AGO tercapai. Perkara ini nak mudah dia untuk memahami ketukarkan AGO ni kepada tujuan. Contohnya apakah tujuan rancangan ini dilaksanakan. Apakah tindakan yang terkeluar dari AGO ataupun dari tujuan yang asal tu. Dan juga bagaimanakah untuk memastikan AGO tercapai. Okey, di sini ada contoh untuk kita lebih memahami lagi tentang AGO. AGO ni adalah tujuan kan. Jadi isu dia adalah kami ambil tentang pembelajaran dalam talian kepada pelajar pada waktu sekarang sebagai inisiatif menggantikan cara belajar yang berbeza akibat penyebaran COVID-19 ini. Itu isu dia. Dan macam mana kita nak berfikir menggunakan AGO ini, kita kena menggunakan kaedah yang sebelum yang 3 tadi tu adalah apakah rancangan, tujuan rancangan, apakah tindakan yang terkeluar dan bagaimana untuk memastikan AGO tercapai tu kan. Okey, jadi contoh dia, apakah AGO pembelajaran dalam talian kepada pelajar pada waktu sekarang sebagai inisiatif menggantikan cara belajar yang berbeza akibat penyebaran COVID-19. Maksudnya apakah tujuan isu ni lah dilaksanakan dan apakah yang menyebabkan AGO tujuan ini tersasar dari matlamat dan bagaimanakah untuk mencapai kepada AGO pembelajaran dalam talian pelajar IPTA ini. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan kepada pembelajaran dalam talian pelajar IPTA inilah. Okay, itu untuk teknik alat-alat berfikir AGO. Seterusnya, alat berfikir CAF. CAF ni adalah consider all factor, iaitu dia mengambil kira semua faktor. Dia meninjau semua aspek dengan lengkap dan menyeluruh terhadap isu yang dikaitkan. Ni adalah untuk mengelakkan terlupa dan meninggalkan faktor penting. Dia mengambil kira semua faktor. Jadi mungkin faktor baik dan buruk dia tu semuanya penting dan semua tu akan diambil kira dalam alat berfikir CAF ni. Dia cakap semua faktor diambil kira sama ada faktor tersebut baik ataupun buruk. Okay, kita tengok kaedah dan langkah dia. Dia juga ada 3 kaedah dan langkah iaitu senaraikan semua faktor kepada isu yang dibangkitkan. Kedua, mempertimbangkan semua faktor yang telah disenaraikan dan juga membuat keputusan yang terbaik selepas pertimbangan semua faktor dibuat.
Okey. Isu yang sama dikemukakan iaitu pembelajaran dalam talian sebagai inisiatif kepada pelajar APTA untuk menggantikan cara pembelajaran yang berbeza akibat penyebaran COVID-19 ini. Okay, jadi, pembelajaran dalam talian ni sebagai inisiatif ni, kita mengemukakan faktor keberkesanan dan juga faktor kelemahan ataupun faktor-faktor lain yang boleh kita kemukakan. Dan seterusnya, bagaimana pihak berkenaan mempertimbangkan semua faktor tersebut dalam isu tersebut. Dan seterusnya membuat keputusan yang terbaik untuk memastikan cara ini adalah inisiatif terbaik atau sebaliknya. Boleh juga menggunakan isu-isu lain yang mengemukakan semua faktor dan seterusnya mempertimbangkan, seterusnya membuat keputusan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nazifah binti Zulkifli, nama giliran 149025. Okey, untuk bahagian saya ialah alat berfikir APC. APC ni ialah alat berfikir yang bermaksud A, alternative, B, possibility dan C, choices. Okey, untuk APC ni kita tak pandang dia sebagai satu untuk ceraikan, tak semestinya A alternatif saja, tapi dia menggabungkan ketiga-tiga alat ni dan dipandang sebagai satu. Okey, APC ni digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah dan menjana idea-idea yang kreatif. Okey, APC ni contohnya saya ambil isu untuk menyelesaikan masalah pembelajaran sepanjang musim COVID-19. Okey, apabila pelajar pulang ke kediaman masing-masing, okey, di mana idea yang boleh dijana ialah seperti mengadakan kelas online, mengadakan kelas secara di televisyen, masang channel-channel untuk khas untuk pelajar tersebut. Kemudian boleh menjalankan pembelajaran di dewan kuliah, tetapi haruslah menjarakkan dan ataupun meletakkan penghadang antara pelajar. Selain itu, boleh juga menghantar menghantar nota ke rumah pelajar melalui e-post. Mungkin ia kedengaran seperti tak logik, tapi sebenarnya APC ni adalah satu platform di mana, satu alat di mana kita akan menjana idea yang gila-gila dan kreatif. Okey, untuk OPV pula, OPV ni bermaksud others people view. Okey, untuk OPV ni kegunaan dia adalah untuk mendapatkan pandangan orang lain, bukan pandangan kita saja. Kita akan mendapatkan pandangan orang lain juga untuk menyelesaikan isu tersebut, isu yang dipilih oleh saya tadi. Okey, contohnya boleh kita ambil pandangan pensyarah, student sendiri, pandangan kementerian, pandangan ibu bapa. Ini sangat penting sebab untuk kita tak semestinya memilih untuk menyelesaikan masalah itu dengan pandangan kita sendiri sebab kita tak tahu keadaan yang lain. Okay. Contohnya yang saya boleh beri ialah pandangan student sendiri, di mana mereka akan bagi tahu keadaan, contohnya internet yang perlahan. Untuk alat berfikir yang seterusnya, saya akan menerangkan alat berfikir PMI dan FIP. PMI merupakan istilah bagi plus, minus, interesting ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai baik, buruk, menarik. Antara tujuan PMI ini adalah untuk meluaskan fikiran tentang sesuatu situasi dan untuk mengelakkan tindakan beremosi serta mengembangkan idea dan cadangan. Antara cara untuk menggunakan PMI ialah yang pertama, dengan menyenaraikan semua perkara yang baik, menyenaraikan semua perkara yang buruk dan menyenaraikan semua perkara yang menarik. Sebagai contoh, isu yang kita hadapi sekarang, pembelajaran atas talian sebagai inisiatif kepada pelajar APTA untuk meneruskan pembelajaran.
Sebagai contoh, apabila kita menggunakan alat berfikir PMI, ini adalah yang pertama, kita mesti menyenaraikan apakah kebaikan menggunakan pembelajaran atas talian. Dan yang kedua, menyenaraikan kelemahan apabila menggunakan pembelajaran atas talian. Dan yang terakhir, kita juga boleh menyenaraikan apakah kaedah-kaedah pembelajaran atas talian yang menarik untuk menarik perhatian pelajar. Alat berfikir yang seterusnya ialah FIP, iaitu First Important Priority. FIP mestilah mengambil kira semua perkara yang penting dan perkara yang paling penting mesti diutamakan. Dan FIP juga digunakan untuk menentukan prioriti ataupun keutamaan dan untuk mengelakkan perkara yang tidak patut diutamakan. Antara kaedah untuk menggunakan FIP ialah dengan menyenaraikan semua perkara yang penting dan mengenal pasti perkara mana yang paling penting. Dan seterusnya, apakah prioriti yang diperlukan untuk tindakan segera. Sebagai contoh, pembelajaran atas talian sebagai inisiatif kepada pelajar APTA yang disebabkan oleh wabak COVID-19. Okey, sebagai contohnya, yang pertama, kita mesti mengambil kira semua perkara yang penting. Itu sebagai contoh, apabila kita melakukan pembelajaran atas talian, antara masalah yang mungkin dihadapi oleh para pelajar ialah masalah internet, masalah ketiadaan telefon pintar dan masalah ketiadaan laptop. Dengan itu kita telah menyenaraikan semua perkara yang penting dan kemudian kita mesti mengenal pasti perkara yang paling penting. Sebagai contohnya, perkara yang paling penting ialah masalah untuk mengakses internet. Dan yang seterusnya, langkah yang seterusnya, apakah prioriti yang diperlukan untuk tindakan segera. Sebagai contoh di sini, pihak pengurusan universiti boleh membenarkan para pelajar yang mengalami masalah untuk mengakses internet untuk pulang ke asrama bagi meneruskan pembelajaran di atas talian. Okey, seterusnya adalah alat berfikir yang terakhir, iaitu CNS. CNS ni adalah merupakan singkatan daripada C adalah konsekuen dan S adalah sequel, di mana CNS ni dia mengkaji kesan dan juga akibat tentang sesuatu masalah ataupun isu. Dan terdapat 3 jenis kesan, iaitu kesan jangka pendek, sederhana dan juga jangka panjang. Saya telah memilih satu isu, iaitu apakah kesan yang berlaku jika masyarakat bersikap panic buying. CNS dia melihat dari segi 3 jenis kesan, iaitu yang pertama saya memberi contoh kesan jangka pendek, di mana dari segi sudut positif, orang ramai tidak perlu keluar setiap hari untuk membeli barangan kerana keperluan harian sudah ada di rumah. Ini bermaksud mereka tidak perlu keluar untuk membeli barang setiap hari kerana mereka telah ada stok barangan di rumah. Itu dari sudut positif. Bila dari sudut negatif pula, keadaan akan menjadi kelang kabut ataupun mereka akan tersesak-sesak di pasaraya kerana mereka berebut-rebut untuk membeli barangan dengan kuantiti yang banyak. Itu dari segi kesan jangka pendek. Jika kesan jangka sederhana pula, dari segi positif, masyarakat dapat menjaga diri daripada dekat ataupun bersalaman dengan orang lain, iaitu kesan jangka sederhana. Kalau dari sudut negatif, berlakunya pembaziran kerana pembuangan makanan yang tidak tahan lama seperti roti. Kerana bila masyarakat bersikap panic buying, mereka akan membeli barangan dalam kuantiti yang banyak dan ada setengah barangan dia mempunyai tarikh luput yang singkat dan seterusnya mereka tidak makan makanan tersebut, mereka akan buang dan ini akan meningkatkan pembuangan sisa makanan. Itu dari segi kesan jangka yang sederhana. Dari segi kesan jangka panjang pula, kita lihat dari sudut positif, masyarakat dapat elakkan diri daripada jangkitan virus COVID-19. Di mana jika mereka membeli barangan dalam kuantiti yang banyak sekaligus, hal ini akan menyebabkan mereka tidak perlu keluar membeli barangan sehari. Sebab itu mereka tidak akan terdedah dengan masyarakat, dengan orang lain dan
menghindarkan diri mereka daripada terdedah dengan penyakit berjangkit ini. Dan dari segi kesan negatif pula dapat menjejaskan ekonomi negara. Kerana apabila masyarakat membeli barangan dalam kuantiti yang banyak sekaligus, pada hari yang berikutnya mereka tidak akan membeli barangan lagi, atau mereka akan beli hanya dalam kuantiti yang sedikit, dan menyebabkan keluar wang tu adalah berkurang, dan ekonomi negara juga akan terjejas. Okey, dengan alat berfikir yang telah disenaraikan di atas, kumpulan kami telah memilih satu isu, iaitu penyakit berjangkit yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Penyakit berjangkit ini juga dikenali sebagai penyakit yang boleh pindah, di mana memberi tanda-tanda ataupun gejala. Hasil daripada jangkitan akan menyebabkan virus membesar dan memberi tindak balas di dalam diri individu tersebut, seperti H1N1, influenza ataupun penyakit yang sedang hangat ditangani sekarang ialah COVID-19. Dan kami telah memilih 3 alat berfikir untuk menangani masalah ini, iaitu CAF, APC dan PMI. Kita tahu CAF tu adalah berkaitan dengan mengambil kira semua faktor ataupun punca yang berlakunya suatu isu atau masalah. Dan walaupun punca tu kecil atau besar, dia tidak kira, dia mengambil semua faktor. Yang pertama ialah faktor yang menyebabkan berlakunya masalah penyakit berjangkit ini, iaitu kurang menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran. Dan bagi APC pula, APC ni merupakan, dia mengambil kira dari sudut memberi idea yang kreatif. Dia tidak kira idea tu logik ataupun tak, dia mengambil dan membuat satu idea tu untuk menyelesaikan satu masalah. Contohnya di sini saya buat pihak berkuasa perlu membuat rondaan dan memeriksa seminggu sekali bagi setiap rumah, ataupun memberikan denda yang setimpal kepada mereka yang tidak menjaga kebersihan, seperti denda sebanyak RM50,000 atau penjara selama 2 tahun. Iaitu bagi APC untuk menyelesaikan isu masalah penyakit berjangkit. Bagi menilai idea pula, saya memilih PMI untuk menyelesaikan ataupun menilai idea tersebut, di mana P adalah melihat dari segi kebaikan idea, M pula adalah melihat dari segi keburukan, dan I adalah menarik tentang idea yang diberikan. Dan di sini bagi isu satu tadi adalah P memberi kesedaran kepada masyarakat, M pihak berkuasa akan menghabiskan banyak masa dan juga tenaga mereka, I pula adalah mengurangkan risiko penyakit berjangkit. Itu bagi isu yang pertama. Dan bagi isu yang kedua adalah tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang menyebabkan mereka mudah dijangkiti. Itu isu dari segi CAF. Dan bagi menjana idea, saya memilih untuk mengadakan pertandingan, menyediakan makanan yang seimbang serta memberi ganjaran kepada pemenang, ataupun menyediakan makanan yang seimbang sahaja di pasar raya, iaitu adalah APC. Di mana memberi idea-idea yang tidak pernah dijangkakan oleh orang lain. Dan PMI pula adalah kebaikan daripada idea tersebut dapat meningkatkan tahap kesihatan masyarakat Malaysia. Keburukan pula, kerajaan perlu membelanjakan wang yang lebih banyak untuk ganjaran kepada pemenang pertandingan tersebut. Dan menarik daripada idea tersebut, masyarakat akan lebih tahu dan peka mengenai makanan yang seimbang. Dan isu ataupun masalah yang akhir sekali ialah hubungan sosial tanpa sekatan. Bagi untuk menjana idea ini, iaitu pihak berkuasa akan membuang sesiapa sahaja dari negara Malaysia yang melakukan hubungan sosial tanpa kawal lain, seperti berkongsi jarum untuk suntikan dadah ataupun hubungan seks. Dan idea yang kedua, semua pintu masuk negara diperketatkan sama ada udara, laut dan darat, supaya tidak ada pendatang asing yang berani masuk tanpa menjalani rawatan kesihatan terlebih dahulu. Bagi untuk menilai idea yang diberikan daripada APC tadi, saya telah menyarankan PMI, iaitu
kebaikan daripada idea tersebut dapat mengurangkan masalah sosial dan keburukan dapat menjejaskan ekonomi negara, dan menarik daripada idea tersebut dapat melahirkan masyarakat yang lebih sihat. Yang saya dapat buat di sini, setiap alat berfikir ni merupakan alat-alat berfikir yang mempunyai fungsi ataupun peranan yang tersendiri dalam membantu untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun isu.